Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video yang lepas, cikgu telah kongsikan dua kaedah penukaran unit yang cukup mudah bagi menyelesaikan soalan berkaitan dengan ukuran panjang, timbangan berat dan isi padu cecair. Pada kali ini, cikgu akan kongsikan jawapan, iaitu penerangan jawapan menggunakan dua kaedah tersebut bagi soalan yang cikgu telah kemukakan, yang telah cikgu letakkan pada hujung video yang lepas. Jadi bagi mereka yang tidak sempat untuk menjawab soalan pada perkongsian yang lepas, cikgu harap kamu boleh pergi kepada video yang lepas dan cuba lihat dan ambil soalan pada hujung video yang telah cikgu kongsikan, dan pada hari ini cikgu akan kongsikan jawapan tersebut. Baiklah, kita akan selesaikan soalan yang pertama, iaitu 6 kg 139 gram kepada gram. Unit yang dikehendaki adalah gram. Jadi 139 gram, kita tak perlu lakukan apa-apa, kita kekalkan, kita hanya ubah ataupun kita tukarkan unit kilogram, iaitu unit yang tidak sama dengan apa yang dikehendaki, dan kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya nanti. Baiklah, kita tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi kilogram nak tukar kepada gram, kita akan darabkan dengan 1000. Ini asas yang telah kita kuasai dan kita telah pelajari sebelum ini. Baiklah, jadi 6 kg kita nak tukar kepada gram, kita darabkan 6 dengan 1000 gram. Kita akan dapat 6000 gram. Kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya. Kita boleh buat dalam bentuk lazim. Okey, jadi 6000 gram tambahkan dengan 139 gram. Okay, kita akan dapat 6139 gram. Ini untuk kaedah yang pertama. Untuk kaedah yang kedua, kita akan gunakan kotak ajaib. Daripada kotak kita cuma isikan, kemudian kita akan salin sahaja jawapannya. Terus kita boleh tukarkan unit tersebut. Jadi kita akan cuba buat. Okay, kita lukiskan kotaknya. Okay, unit yang besar di sebelah kiri, unit yang kecil di sebelah kanan. Okay, kita tahu 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. 1000 ada 3 sifar. Jadi pada bahagian unit yang kecil kita letakkan 3 sifar, dan nombor pada bahagian unit yang kecil juga mesti ada 3 digit. Okay, jadi kita akan cuba isikan. Okay, bahagian kilogram kita ada 6 kg. Jadi kita letakkan bahagian kilogram dengan digit 6. Untuk gram kita ada 139. Kita isikan saja 139. Apabila kita nak jawapan dalam unit yang kecil, kita hanya perlu salin sahaja. Jadi kita salinkan daripada awal sehingga akhirnya 6139 gram. Terus dapat jawapan. Baiklah, kita akan lihat soalan yang kedua. 9 km 721 meter kita nak tukarkan kepada kilometer. Baiklah, kita perhatikan di sini, dia nak dalam unit yang besar, unit kilometer. Okay, jadi unit ini tak perlu ubah apa-apa. Kita hanya perlu tukarkan 721 meter ini. Kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya. Kita tahu 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi nak tukarkan meter kepada kilometer, kita mesti bahagikan dengan 1000. Jadi 721 kita akan bagikan dengan 1000. Okey, untuk bahagi dengan nombor 1000, nombor 1000 kita gelarnya sebagai nombor istimewa.
Okey, nombor 10, 100, 1000, 10,000 dan seterusnya kita panggil dengan gelaran nombor istimewa kerana nombor-nombor ini kita tak perlu nak tukar ataupun kita tak perlu nak selesaikan dalam bentuk lazim. Kita boleh gunakan kaedah pindahkan titik perpuluhan ataupun kita gerakkan titik perpuluhan. Jadi nak selesaikannya, okay, kita letakkan titik perpuluhan pada soalannya 721. Kita letakkan titik perpuluhan dan ingat titik perpuluhan berada selepas digit sa. Okay, selepas tempat sa. Jadi satu adalah sa, titik perpuluhan ada di situ selepasnya. Okay, bahagi kita gerakkan ke belakang. Okay, kita gerakkan ke kiri. Kita gerakkan mengikut bilangan sifarnya. Ada 3 sifar. Kita gerakkan 3 kali 1, 2, 3. Perpuluhan tadi dah berpindah ke situ dan kita tambahkan sifar di hadapannya. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 721. Kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya. Okay, kita akan tambahkan 9 km dengan 0.721 km. Okey, tambahkan 9 km. Apabila kita susun dalam bentuk lazim, kita mesti susun mengikut nilai tempat yang betul. Okey, 9 adalah sa. Jadi untuk sifar ulang 721, sifarnya adalah digit sa, tempat sa. Di perpuluhan 721 km. Okey, untuk unit yang tidak ada titik perpuluhan, kita boleh tambah titik perpuluhan padanya. Okey, dan tambah sifar di belakangnya. Kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya. 1, 2, 7. Okey, jadi jawapannya adalah 9.721. Untuk kaedah kotak ajaib, kita boleh terus lukiskan kotaknya. Okey, unit yang besar di sebelah kiri, unit yang kecil di sebelah kanan. Kita tahu 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi kita salin sahaja 9 kilometer, kita letakkan 9. Okey, untuk meter kita ada 721. Kita tulis sahaja 721. Okey, ingat, untuk unit yang besar, kita perlu letakkan titik perpuluhan pada garisan pembahagi. Okay, garisan ini adalah garisan pembahagi di antara unit yang besar dengan unit yang kecil. Untuk membaca dalam unit yang besar, kita mesti tambahkan perpuluhan pada garisan pembahagi tersebut. Jadi kita salin sahaja 9.721 kilometer. Cukup senang, cukup mudah dan cukup ringkas. Okay, kamu boleh pilih untuk selesaikan mengikut kaedah mana yang lebih kamu faham dan kamu kuasai. Kita lihat soalan seterusnya. Okay, 19 liter 453 ml nak tukarkan kepada mililiter. Baiklah, kita perhatikan sini dia nak dalam unit mililiter. Okay, unit mililiter dah ada, kita tak perlu ubah. Yang perlu diubah adalah unit yang tidak sama ini, iaitu unit liter. Dan kita akan tambahkan kedua-duanya nanti. Okay, kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi liter nak tukarkan kepada mililiter, kita mesti darabkan dengan 1000. Jadi kita tukarkan 19, kita darabkan dengan 1000, kita akan dapat 19,000 mililiter. Okay, kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya. Okay, 19,000 mililiter tambahkan dengan 453 mililiter. Kita akan dapat jawapan 19,453 mililiter. Untuk kaedah kotak ajaib, kita buat saja kotaknya. Unit yang besar di sebelah kiri, unit yang kecil di sebelah kanan. Kita tahu 1 liter bersama dengan 1000
mililiter. Kita isikan 19 liter, isikan di bahagian liter. 453 mililiter, kita isikan di bahagian mililiter. Okey, untuk unit yang kecil, mililiter adalah unit yang kecil. Kita hanya perlu salin sahaja. 19453. Letakkan unit dan kita akan dapat 19,453. Okey, beberapa saat kita dapat selesaikan soalan tersebut. Kita lihat soalan yang seterusnya, soalan 4. 8 kilogram, 400 gram kita nak tukarkan kepada kilogram. Okey, kilogram. Jadi unit kilogram tak perlu tukar. Kita hanya perlu tukarkan 400 gram dan kita akan tambahkan kedua-duanya. Kita tahu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi gram nak tukar kepada kilogram, kita mesti bahagikan dengan 1000. Okey, jadi 400 kita bahagikan dengan 1000. Okey, kita boleh gunakan kaedah gerakkan titik perpuluhan. Kita letakkan titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan berada di belakang sekali, iaitu selepas digit sa. Okey, jadi kita bahagikan dengan 1000. Bahagi kita gerakkan ke sebelah kiri. Okey, ada 3 sifar. Kita gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Titik tadi pindah ke situ dan kita tambahkan sifar di hadapannya. Kita akan dapat 0.4 kilogram. Okey, seterusnya kita akan tambahkan kedua-duanya. Okey, kita ada 8 kilogram. Kita boleh tuliskan 8 ini dengan meletakkan titik perpuluhan. Okey, kita jadikannya 8.0 kilogram. Jadi kita ada 0.4 kilogram. Jadi kita tambahkan kedua-duanya. Kita akan dapat 8.4 kilogram. Okey, ini kaedah pengiraan darab dan bahagi. Okey, untuk kaedah yang kedua, kaedah kotak ajaib, kita lukiskan kotaknya, unit yang besar di sebelah kiri, unit yang kecil di sebelah kanan. Kita tahu nilai 1 kilogram bersama dengan 1000 gram. Jadi 8 kilogram kita isikan di bahagian kilogram. 400 gram kita isikan di bahagian gram. Okey, dia nak dalam unit yang besar. Kilogram adalah unit yang besar. Jadi unit yang besar kita mesti letakkan titik perpuluhan pada garisan pembahaginya. Okey, kita salin saja jawapannya. 8.400 kilogram. Okey, sifar di belakang selepas titik perpuluhan kita tak perlu letakkan kerana ia tidak mempunyai nilai. Jadi kita boleh tulis hanya 8.4 kilogram sahaja. Seterusnya kita perhatikan soalan yang kelima. 96 kilometer, 98 meter nak tukarkan kepada meter. Okey, meter. Jadi kita perlu tukarkan unit yang tidak sama dan kita akan tambahkan kedua-duanya nanti. Kita ada 96 km. Jadi kita tahu 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Kilometer nak tukar kepada meter, kita mesti darabkan dengan 1000. Jadi 96 darabkan dengan 1000, kita akan dapat 96,000. Jadi kita akan tambahkan kedua-duanya. 96,000 meter dengan 98 meter. Kita akan dapat 96,098 meter. Untuk kaedah kotak ajaib, kita lukiskan kotaknya. Unit yang besar di sebelah kiri, unit kecil di sebelah kanan. Kita tahu 1 kilometer 1000.
1000 meter. Jadi kita isikan 96 km, kita isikan 96 di bahagian kilometer. Untuk bahagian meter kita ada 98. Baik, cikgu dah terangkan sebelum ini. Okey, unit di sebelah kanan, unit yang kecil ini mesti ada 3 digit. Okey, sebagaimana hubungan antara unitnya. Ribu ada 3 sifar dan mesti ada 3 digit di sebelah nilai unit yang kecil ini. Jadi 98 kita perlu tambahkan sifar padanya. Okey, kita tambahkan di hadapan supaya nilai 98 tadi tidak berubah. Okey, jika kita letak di bahagian belakang, nilainya dah berubah. Dia akan jadi 980. Jadi kita isikan di bahagian hadapan supaya nilainya tidak berubah. Okey, untuk unit yang kecil, kita hanya perlu salin saja nombor tersebut. 96 sifar 98 meter. Selesai. Cukup mudah, cukup ringkas. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir, soalan yang ke-6. Okey, 53 liter 9 mililiter kita nak tukarkan kepada liter. Okey, liter. Jadi kita akan tukarkan 9 mililiter dan kita akan tambahkan kedua-duanya nanti. Kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Mililiter kita nak tukarkan kepada liter, kita mesti bahagi dengan 1000. Jadi 9 kita bahagikan dengan 1000. Okay, kita gunakan kaedah gerakkan titik perpuluhan. Kita letakkan titik perpuluhan, bahagi 1000, kita gerakkan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey. Bahagian yang kosong kita letakkan sifar. Sebelum titik perpuluhan kita letakkan sifar. Jadi jawapannya adalah 0.009 liter. Kemudian kita akan tambahkan kedua-duanya 53 liter. Okey, kita boleh letakkan titik perpuluhan. Okey. Perpuluhan sifar supaya sama dengan nombor yang akan kita tambah. Okey, jadi kita letakkan sifar perpuluhan 0.09. Okey, tujuannya adalah kita nak letakkan mengikut nilai tempat yang betul. Apabila kita selesaikan dalam bentuk lazim, kita mesti susun nombor-nombor tersebut mengikut nilai tempatnya. Okey, jadi kita akan dapat 53,009 liter. Okey, bagaimana nak selesaikan dalam ataupun dengan cara kotak ajaib? Okey, sama juga kita lukiskan kotaknya. Okey, liter di sebelah kiri, mililiter di sebelah kanan. Kita tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey, 53 liter di bahagian liter kita isikan 53. Untuk mililiter kita ada 9. Okey, sebagaimana tadi cikgu jelaskan, unit yang kecil ataupun unit di sebelah kanan pada kotaknya kita mesti isikan dengan 3 digit. Okey, 9 hanya ada 1 digit saja. Jadi kita perlu tambahkan sifar padanya, kita tambahkan 2 di hadapan supaya nilai 9 tidak berubah. Okey, cikgu dah jelaskan sebelum ini juga, apabila unit yang dikenaki adalah unit yang besar, iaitu unit liter, kita mesti letakkan titik perpuluhan pada garisan pembahaginya. Okey, jadi kita salin semula 53,009 liter. Itu saja perkongsian cikgu. Cikgu harap kamu semua dapat faham dan cuba praktikkan, dan insya-Allah kamu semua akan kuasai kaedah yang cukup mudah ini. Dan kita jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Sekian, terima kasih.